القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan pada malam ini saya nak menyampaikan sebuah kisah yang yang apa orang kata, yang dicadangkan oleh salah seorang subscriber, dan kisah ini agak luar biasa kan, agak misterius. Malam ni tak ada kisah seram, jadi hanya kisah misteri saja. Jadi pada malam ini kita akan bacakan sebuah kisah. Jadi, bukan sebuah kisah, kita akan berkongsi tentang satu kejadian aneh yang pernah berlaku pada 20 tahun yang dulu. Kalau nak tahu, silalah like, share dan subscribe dulu. Kalau yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi, tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan kisah kita. Kisah kita bertajuk Rumah Ghaib di Johor. Okay, jom. Let's go. Baik, kisah ni diambil daripada siakapkeli.com, di mana kisah ini diwawarkan dekat seluruh media sosial, termasuklah blogger-blogger tempatan pun membincangkan, pun berkongsi kisah ni. Jadi ini adalah gambar pula dah. Ini adalah kisah kita, banglo gaib dalam satu malam dekat Johor. Pada satu ketika dulu, cerita ni pernah menggemparkan penduduk setempat apabila sebuah banglo yang dikatakan hilang dalam satu malam, dan ianya telah menjadi tanda tanya sampailah ke hari ni. Kejadian aneh ni dia berlaku dekat area housing area lah dekat Johor Bahru, ataupun kawasan perumahan dekat Johor Bahru pada tahun 2003. Walau bagaimanapun, kisah ni ada banyak versi. Sampai sekarang ni masih tak tahu yang mana betul. Jadi cerita ni kekal menjadi misteri. By the way, ada salah seorang pengguna Twitter yang merungkai kisah ni dengan pendedahan 3 versi yang sering dimomokkan penduduk setempat. Jadi jom kita tengok satu persatu. Ini adalah perkongsian daripada Twitter. Saya baca, ada dengar. Sekitar tahun 2003, adalah sebuah kawasan perumahan dekat Johor menjadi gempar kerana ada sebiji banglo ni yang dah siap dibina. Tetapi sayangnya, dia hilang dan gaib dalam sekelip mata. Banglo ni pula dia terletak dekat sebuah kawasan perumahan elit, yang mana di kelilingnya adalah rumah banglo ataupun rumah orang kaya-kaya lah. Diceritakanlah oleh penduduk setempat, sehari sebelum kejadian, everything was normal. Tiada benda pun yang aneh. Sampailah esok dia, bila jiran setempat dia bangun daripada tidur. Bila dia bangun daripada tidur, dia tengok rumah banglo yang tepi dia, yang dulunya berdiri teguh, kini dah jadi tanah lapang. Jadi diceritakan oleh seorang penilai hartanah ni, dia pun terlibat dalam urusan nak menilai-nilai lah rumah ni untuk urusan bank. Dan orang ni ataupun penilai hartanah ni kita bagi nama Manap, bukan nama sebenar. Jadi dikatakan waktu kejadian, beliau dipanggil ataupun Cik Manap ni dipanggil nak bantu siasatan. Manap pun pergilah ke tempat kejadian tu. Waktu tu dia orang yang ada kuasa ataupun yang ada autoriti je boleh masuk. Okey, setelah disemak oleh engineer, arkitek dan beberapa pihak lain, memang ternyata rumah tu dah dapat CFO ataupun sijil kelayakan menduduki. Dan
plan rumah tu wujud dekat atas kertas. Aneh sekali Setelah beberapa ketika, dah timbul versi cerita ni, beberapa versi dan cerita tentang kejadian sebenar tentang kehilangan rumah tersebut. Ini adalah versi pertama. Okey, dia katakan pemilik rumah tu dia mengamalkan ilmu hitam untuk kekayaan, tapi dengan syarat jangan guna untuk keburukan. Tapi duit yang didapat daripada ilmu tu dah digunakan untuk berjudi. Jadi dah langgar syarat ilmu yang dituntut oleh pemilik rumah. Maksudnya dia pada asalnya dia belajar ilmu ni untuk kebaikan, nak dapat duit banyak. Tapi sayang, bila dia dah dapat duit banyak, dia pergi berjudi. Jadi dia dah guna duit tu ke arah kejahatan. Jadi dia dah langgar syarat dia. Jadi sebagai balasan lah, rumah tu dengan kekayaan yang dia dapat gaib dalam sekelip mata. Tuan rumah tu ataupun rumah tu gaib ke alam lain dan masih tak dijumpai sampailah sekarang. Dan ada jugalah beberapa penduduk setempat yang bercerita pada waktu malam, adalah malam yang tertentu, diorang akan dengar macam ada aktiviti dekat tanah lapang bekas rumah banglo tersebut. Maksudnya penduduk setempat ni dia dengar pada waktu malam macam ada orang buat aktiviti dekat atas tanah lapang bekas rumah banglo tersebut. Ini adalah orang kata apa, urban legend lah berkenaan dengan banglo yang gaib tu. Ini versi kedua. Pemilik rumah ni dikatakan membina rumah tersebut. Dia bina banglo tersebut guna harta anak yatim. Dikatakanlah pemilik rumah ni telah diamanahkan oleh arwah abang dia untuk simpan harta peninggalan buat anak-anak arwah abang dia lah sampai anak-anak cukup umur. Maksud dia pemilik rumah ni telah diberi amanah oleh abang dia untuk simpan harta kepada anak saudara dia tu lah. Owner rumah ni yang hilang ni telah diberi mandat untuk simpan harta arwah abang dia. Bila anak-anak saudara dia dah cukup umur, barulah dia akan bahagikan kepada anak-anak saudara dia. Tapi sayang, pemilik rumah ni yang gaib ni telah salah guna sebahagian daripada harta peninggalan tersebut. Jadi dia bina rumah dia sendiri. Dia guna duit anak yatim. Ini adalah versi ketiga. Bunyi agak mengarut, tapi inilah yang diceritakan. Seorang pengamal ilmu hitam, dia cubalah nak uji tahap kehebatan dia dengan menghilangkan rumah tersebut. Dia berjaya, tapi sayang, dia gagal nak kembalikan dia semula. Ala-ala David Copperfield. Selepas beberapa bulan lah banglo ni hilang, ada 3 orang pengkaji perkara gaib ataupun seekers lah. Dia orang ni plan nak pergi ke rumah tersebut. Sehari sebelum pergi ke sana, dia orang bertiga ni dapat mimpi yang sama. Ketiga-tiga dia orang ni mimpi tau. Dia orang ada dekat satu lorong. Lorong tu panjang sangat. Dan di hujung lorong tu ada sebuah banglo. Jadi dia orang pergi dekat jalan ke arah banglo tu. Dan nampak daripada jauh ada orang tengah melambai memanggil. Belum sempat dia orang nak pergi dekat orang yang sedang melambai tu, belum sempat sampai, dia orang ditahan oleh seorang lelaki tua. Dan lelaki tua tu bercakap dalam mimpi, batalkan niat kamu dan balik, kata lelaki tua tu dalam mimpi. Dan dia pun berlalu pergi dalam mimpi. Esok dia sebelum pergi, ketiga-tiga dia orang ni bercerita tentang mimpi dia orang. Dia paling terkejut, ketiga-tiga dia orang mimpi benda yang sama. Benda yang terjadi dalam mimpi yang diceritakan tadi, yang saya cerita tadi tu, sama. Tak ada beza sikit pun. Jadi terus dia orang tak jadi nak pergi. Adalah tu benda yang tak elok. Jadi sampailah ke hari ni, kisah banglo ni sampailah ke hari ini, kisah banglo hilang ni masih lagi jadi misteri. Kesemua kisah yang disampaikan masih tak dapat diketahui kebenaran dia. Dan kini tanah kosong bekas banglo tersebut dah didirikan sebuah kuil.
Jadi penjelasan yang terbaik yang aku dapat setakat ni selepas baca semua artikel yang ada adalah tapak ini adalah tapak pertama yang dibina untuk menunjukkan keluasan rumah untuk satu tanah bersaiz lot banglo. Jadi hanya pagar dan tembok sahaja yang dibina. Kebanyakan survey yang dibuat oleh orang ramai yang cuba bongkar misteri ni memang tak dapat jawapan yang sebenar. Penduduk asal area tu pun ramai yang mengelak nak jawab tentang kisah ni. Dan diorang yang baru pindah pun masih percaya dengan kisah legenda ni. Benar atau tidak masihlah menjadi misteri dan rahsia. Sebaiknya anggaplah saja penulisan aku ni hanyalah satu cerita rekaan dan elakkanlah untuk percaya dengan perkara-perkara tahyul, tapi berimanlah dengan perkara yang gaib. Itulah dia kisah tentang banglo gaib. Selalu orang gaib. Ini banglo yang gaib. Okey, kisah dia tak seram malam ni. Minta maaf lah ya. Kisah dia tak seram dan ini adalah datang daripada subscriber. Dia yang nak sangat kisah ni. Jadi terima kasih kepada subscriber yang mencadangkan kisah ni. Saya pun tak tahu sebenarnya. Bila dah baca dekat Google baru tahu ada rupanya. Jadi terima kasih kepada subscriber yang bagi idea tadi. Terima kasih. Respect sama lo. Terima kasih. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi dengar pada malam ni. Minta maaf kalau tak seram. Malam ni tak baca kisah seram. Just berkongsi tentang kisah kejadian misteri ni, iaitu rumah yang gaib dalam sekelip mata. Wallahualam lah. Hanya Allah je lah yang tahu ya. Kita tak tahulah perkara yang sebenarnya kan. Daripada perkongsian tadi, ada banyak versi lah yang berkaitan dengan rumah tersebut. Ada yang kata dia belajar ilmu tarik duit. Dia belajar ilmu tarik harta. Tapi syarat dia mesti kena guna ke arah kebaikan. Tapi tuan rumah tu dia belok. Dia guna ke arah kejahatan. Dia pergi berjudi pula. Lalas dapat balasan. Rumah hilang. Apa pun hilang. Jadi pada yang versi kedua tadi tu pula, dia cuba nak hilangkan rumah macam ala-ala David Copperfield gitu. Lalas rumah berjaya hilang, tak dapat nak return back. Hilang macam tu je. Ya. Dan yang ketiga, dia belok dengan arwah abang dia. Dan abang dia amanahkan harta dia, tapi dia salah guna. Dia pergi buat banglo tu pula. Lalas hilang. Ini adalah teori saja. Ini adalah versi-versi. Ini adalah urban legend. Urban legend. Payah nak cari ayat yang betul. Ini adalah urban legend yang berkaitan dengan rumah tersebut. Macam mana? Apa pendapat anda? Adakah anda rasa rumah ni hilang secara paranormal ataupun ada logical ataupun ada benda yang logik? Tapi bagi saya, wallahualam lah. Saya tak dapat nak bagi jawapan yang konkret. Tapi apa yang berlaku, itu Allah je lah yang jawab ya. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.